Okay, hello everyone. Hope you all doing good. Hari ini saya sambung ya PDPC saya dalam bentuk YouTube tentang kepentingan mitosis dan meiosis. Okay ya. So it's a very short video. Saya akan bincangkan tentang kepentingan mitosis dan meiosis, dan saya akan juga bincangkan soalan homework yang saya suruh kamu buat in my previous lesson lah. Okay, saya akan bagi jawapan. So siapa yang tak boleh nak buat boleh salin lah. Okay ya, kita lihat yang pertama. Okey, kepentingan mitosis dan meiosis. Okey, kita lihat kepentingan yang pertama. Satu ialah mitosis. Satu kepentingan utama mitosis ialah dia membahagi, okey ya, membahagi menghasilkan sel anak. Okey ya, membahagi dan menggantikan. Okey ya, dia membahagi dan menggantikan sel-sel yang mati atau tua. Okey ya. So ini adalah penting ya untuk menggantikan sel-sel yang mati, sebab dalam proses mitosis, okey ya, dalam proses mitosis dia menghasilkan sel anak yang sama dengan sel induk. Sel anak yang sama dengan sel induk. Ya, saya tulis sekali lagi, sel anak yang sama kandungan genetik, sama kandungan genetik. Ya, sama kandungan genetik dengan sel induk. Okey ya, ini penting sebab apa? Ini penting untuk proses pertumbuhan yang selalu berlaku di hujung akar, okey ya, di mana sel-sel tumbuhan, okey ya, sel di hujung pucuk ya, di hujung pucuk, ataupun lebih dikenali sebagai sel meristem apex. Meristem apex dia membahagi dan menyebabkan pemanjangan sel daun. Okey ya, membahagi dan memanjang. Okey ya, so ini penting untuk proses pertumbuhan bagi hujung akar dan juga di hujung pucuk. Hujung pucuk ataupun hujung akar lah, kita boleh kata hujung pucuk atau di hujung akar. Okey. So itu satu kepentingan. Bagi sel haiwan pun samalah. Okey ya, kalau kamu lihat di sini, dia proses menggantikan sel-sel yang rosak. Dia menggantikan luka ke apa ke pada kulit, dia akan menggantikan balik ya sel-sel di situ melalui proses mitosis. Okey ya, melalui proses mitosis. Okey ya, satu lagi kepentingan dia ialah dia juga terlibat dalam pembiakan A-sex. Okey ya, pembiakan A-sex bagi bakteria, bagi organisma unisel lah. Okey ya, bagi organisma unisel. Okey ya, contohnya amoeba. Okey ya, di mana kamu nampak amoeba ni dia melakukan apa kita kata pembiakan akses untuk menghasilkan, untuk menambahkan bilangannya. Okey ya, dia akan membahagi secara mitosis untuk menghasilkan dua sel anak yang sama kandungan genetiknya dengan sel induk. Ini ialah sel amoeba membahagi. Okey ya, pembiakan A-sex lah. Saya rasa you pernah belajar di tingkatan 3 kan. Okey ya, pembiakan A-sex. Okey, ini contoh dia. Okey, so itu ialah kepentingan mitosis. Satu ialah untuk membahagi dan menggantikan sel-sel yang mati dan tua, penting untuk pertumbuhan, okay, bagi hujung pucuk dan akar bagi tumbuhan, dan juga untuk menggantikan sel-sel yang rosak bagi manusia dan organisma lah, haiwan. Okey ya. Lagi satu, dia terlibat dalam pembiakan A-sex bagi, contohnya bagi organisma unisel iaitu amoeba. Okey.
So kita lihat bagi meiosis, meiosis dia menghasilkan 4 sel anak. Okey ya. Di mana menghasilkan 4 sel anak di mana kandungan genetik dia adalah separuh. Ya. Kandungan kromosom adalah separuh. Ini penting ya supaya karyotip yang dihasilkan, saya bagi satu contoh untuk manusia lah. Okey ya, untuk manusia bila sperma dia kandungan kromosom dia 23, okey ya, mensenyawakan ovum yang kandungan kromosom dia 23 juga, sorry. So dia akan menghasilkan zigot ya yang merupakan 46. So dia akan menghasilkan karyotip lelaki yang mempunyai diploid lah, iaitu 46. So itu pentingnya dia mempunyai separuh daripada kandungan genetik dia. Dan lagi satu kepentingan dia ialah dia menghasilkan variasi. Okey ya, dia menghasilkan variasi, kepelbagaian. Menghasilkan variasi. Okey ya, variasi maksudnya kepelbagaian. Okey ya, kepelbagaian. So you boleh lihatlah hasil anak yang dihasilkan adalah memang mempunyai ciri-ciri yang kombinasi daripada sel induknya. Okey ya. Dan menghasilkan kepelbagaian dalam variasinya. Okey. Itu ialah kepentingan bagi meiosis dan juga mitosis. Okey, saya sambung akhir sekali. Saya bincang ya, seperti yang saya bagi tahu tadi, saya akan bincangkan latihan yang saya suruh buat. Okey, kita lihat apa maksudnya. Let me use a blue color pen. Okey. Okey, kita lihat yang pertama, soalan yang pertama. Apakah maksud jin? Okey ya. So, jawapannya ialah unit asas pewarisan yang menentukan ciri-ciri individu. Okey ya, ciri individu. Okey, kita sambung lagi. B ialah kromosom. Apakah maksud kromosom? Struktur berbenang halus. Yang terdiri daripada asid nukleik dan protein. Okey, panjang dan berlingkar. Okey, sambung lagi. Yang terletak dalam nukleus. Okey. C maksud DNA ya. Okay, DNA stands for deoxyribonucleic acid. Okey. So DNA ialah terdiri daripada unit-unit asas. Unit-unit asas. Unit-unit asas yang dikenali sebagai nukleotida. Unit-unit asas yang dikenali sebagai nukleotida.
Okey. Ingat lagi hari tu kita ada lukis kan? Okay, let me show you. Imbas kembali sikit. Okay, ni adalah gula pentosa. Okay, nitrogenous, base nitrogenous. Dan ini adalah kumpulan fosfat dia. So, ini adalah satu unit nukleotida. Okay. Kita sambung lagi. Okay, soalan yang seterusnya ialah, apa soalan seterusnya? Di manakah proses mitosis dan meiosis berlaku dalam badan? Okey, kita lihat soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, use a different color pen. Okey, soalan kedua. Okey, proses mitosis berlaku pada dalam semua sel soma, okey ya. Okey, proses mitosis, okey ya, berlaku dalam semua sel soma, berlaku dalam semua sel soma, dalam semua sel soma, sel soma kecuali sel pembiakan. Okey. Manakala proses meiosis Okey. Proses meiosis berlaku dalam organ pembiakan sahaja. Okey, sorry, berlaku dalam organ pembiakan sahaja. Okey ya, dengan lebih terperinci bagi lelaki di testis dan bagi perempuan di ovari. Okey. Itu ialah soalan kedua. Okay, kita lihat soalan ketiga. Nyatakan persamaan dan perbezaan antara mitosis dan meiosis. Okey. Okay, let me use a different color pen now. Let me change. Okay, use green color. Okay, nombor 3. Kita lihat persamaan dulu. Okay, persamaan. Okay ya, persamaan dulu. Okay, kedua-dua proses mitosis meiosis melibatkan replikasi DNA. Okay ya. Kedua-dua proses melibatkan, okey ya, satu, pembahagian sel. Okey, yang kedua, replikasi DNA. Replikasi DNA. Okey ya, kedua-dua proses melibatkan persamaan. Dia ialah melibatkan pembahagian sel dan juga replikasi DNA. Okey, kita lihat perbezaan. Perbezaan dia ada banyak. Okey ya. Tak apa, saya limitkan dia kepada 2 cukuplah. Okey ya. Kita lihat. Mitosis, yang penting kita ambil yang penting. Mitosis menghasilkan 2 sel anak, manakala meiosis menghasilkan 4 sel anak. Saya bagi lagi satu, yang penting kita ambil 2 cukuplah. Okey ya, tak payah banyak sebab kita dah belajar kan sebelum ni. Okey ya. Okey, mitosis sel anak, okey ya, yang dihasilkan. Okey, kita lihat sel anak daripada mitosis ataupun maybe make a different sentence. Bilangan kromosom sel anak dalam mitosis adalah sama. Okey. Okey ya, bilangan kromosom dalam sel anak bagi proses mitosis adalah sama. Bagi proses mitosis
sis adalah sama. Kita sambung ya, bila kita kata bincangkan perbezaan biar dalam ayat yang sama. Manakala dalam proses meiosis, sel anak, bilangan sel anak adalah separuh. Bilangan sel anak adalah separuh daripada sel induk. Okay, cukuplah 2. Okay ya, we just give 1 and 2 because in our previous lesson, dalam lesson sebelum ni kita dah belajar kan. Okay, tak payah banyak-banyak sangat. Okay, itu sahaja untuk hari ni. I hope you are following my lesson. Okay ya. Okay, just copy this in your buku latihan. Thank you very much for watching my YouTube. Kalau boleh, just put a like there lah. Okay, thank you.